Jadi sahabat-sahabat yang berdekatan dengan Masjid Al-Madaniyah baru on live kan dan tak ada kerja. Tadi ingat macam tak sempat, sekarang tiba-tiba macam sempat. Sempat lagi tu start kereta. Sempat lagi start kereta jemput datang ke sini together kan dalam Raudatul Jannah. Sayangnya muslimat, lepas saya bertemu hari tu di sini, saya pergi ceramah mana-mana saya cerita tentang Masjid Al-Madaniyah. Saya kata cantik masjidnya, Masya Allah. Masuk-masuk dah nampak nama Allah besar. Kemudian belah kiri, belah kanan ada dewan untuk nikah, ada dewan untuk kuliah. Jadi subhanallah cantik kan, disusun tu indah, cantik, kemas. Jadi kita datang tu terasa dah seperti masuk ke dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan okay? Jadi bila kita ada nawaitu macam ni, sayanglah masjid yang besar, masjid yang indah, dekat dengan tempat kita tapi kita tak hadiri kalau kita tak berhalangan. Saya tak bercerita dengan orang yang berhalangan, jauh ustazah nak datang. Anak-anak kecil ni tak ada siapa yang urus ustazah. Saya ada orang tua sakit kat rumah ustazah. Kan bahkan rumah dekat pun hatta bertemu dinding dengan masjid pun susahlah nak datang sebab berhalangan. Tapi yang tidak berhalangan, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita kempenlah habis-habisan. Aku boleh nak pergi tapi aku tak ada kereta hari ni. Tak apa, aku datang ambil engkau kat rumah. Mudahkan urusan saudara-saudara kita sampailah dia tak ada alasan lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, insya-Allah nanti Allah mudahkan urusan kita. Yakin bila kita buat apa sahaja kemudahan untuk orang lain, untuk ummah ini, kita selalu niat, ya Allah, tak ada niat lain dah, hanya nak mencari redha engkau ya Allah. Kalau engkau redha pada aku segala kesulitan, kesempitan, pasti engkau akan lapangkan. Allah dah jamin sahabat. Bahkan kita dah baca dah selalu. Menjadi ayat yang kita hafal hari-hari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau baca tu kau main, tak baca lagi ayat 1000 dinar. Kang papa kang susah aku ni. Kan? Baca tu sebab takut papa ke dana. Takut benar kita ni. Kan, subhanallah, tu sebab yang rasa susah hati, tak ada kereta besar susah hati. Yang suami janji 10 tahun lepas nak renovate rumah, tak renovate lagi sampai sekarang, susah hati, janji palsu belaka kan. Sebenarnya bukan itu matlamat kita. Kita dapat rumah yang ada bumbung, lindung daripada panas hujan, boleh tutup aurat kita dan sebagainya. Muslimat dirahmati Allah, ini pun dah rezeki besar. Sebab Imam An-Nawawi kata, itulah orang yang dah mampu hidup atas dunia. Cuma kita mengecilkan syukur. Cuba kalau kita besarkan syukur, Masya Allah. Orang yang tak reti bersyukur dengan yang sedikit, dapat banyak pun dia takkan puas. Takkan puas sebab dunia ni Masya Allah, ditelan, dikejar, Masya Allah, dia makin pergi kan. Kita berlari menuju akhirat. Kita bukan berlari kepada dunia. Siapa hari ni kalau ada birthday siapa-siapa? Bertambah umur. Kalau tidak hari lahir pun, setiap hari memang kita diberi usia yang baru oleh Allah. Tapi dalam penambahan, umur saya hari ni ustazah genap 40 tahun 48 hari. Contoh kan, muslimat dirahmati Allah, hari-hari nak sambut birthday dia. Suka hatilah terpulang kan, bahagia dicari sendiri kak. Akak nak potong kek tiap-tiap hari pun tak apa. Tapi kena ingat, setiap hari bertambah itu maknanya makin kurang peluang untuk kita hidup di dunia. Makin dekat kita menuju ke akhirat. Tapi kalau makin lama hidup, makin rasa memiliki dunia, silap. Seorang yang makin hidup, makin rasa dekat dengan akhirat, dia kaya raya, dia punya segala, tapi tak menjadikan dia jauh kepada Allah. Bahkan menjadikan dia makin dekat kepada Allah. Khadijah Al-Kubra juga orang kaya, tapi muslimat dirahmati Allah, datang saja seruan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua kekayaannya untuk itu. Tapi orang kaya Al-Madaniyah ni jangan pula lepas ni kunci kereta bagi kat ustazah, kunci banglo bagi kat ustazah. Kan terlebih bahagia ustazah, cancel semua kelas tempat lain, mai datang sini hari-hari. Bukan macam tu, sebab kita ada rumah nak kena bayar tiap-tiap bulan. Anak kita masa depannya macam mana. Cuma jangan kita pegang masa depan tu. Sebab masa depan tu adalah milik Allah. Merancang tak salah. Tapi jangan melampau-lampau sampai kerja hari ni semua tak selesai. Muslimat dirahmati Allah, Allah dah bagi dah aturan kepada kita. Sebab itu bila wanita kaya raya seperti Khadijah diberi contoh kepada kita, orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada sang suami, dia tak menjadikan takabur itu sebagai sifat dalam hidupnya. Tetapi Masya Allah, kat pejabat aku orang pertama, suami dispatch je. Tapi balik rumah suami aku tetaplah sebagai seorang suami.
Nak buat keputusan apa pun bincang dulu dengan suami. Mentang-mentang nak pergi holiday hujung tahun ni duit kita tak payah tanya. Muslimat dirahmati Allah. Mentang-mentang duit kapal terbang semua kita yang bayar, kita tak payah tanya. Kena tanya. Kan sebab orang perempuan ni bak kata orang lelaki dia memang tanya je ustazah, tapi balik-balik keputusan dia pula. Kan? Oh macam tu ya. Maksudnya dia bukan minta izin tapi dia memberitahu. Kemarin kot saya baru sembang, Ustaz Azwan ada semua kan, Masya Allah sembang. Tiba-tiba seorang lelaki ni bagi tahu. Kan silap ustazah, kalau dalam ceramah tu ustazah kena bagi tahu. Dia bukan minta izin, dia memberitahu. Bang ingat hari Sabtu ni saya ada nak keluar dengan kawan saya. Bila minta izin? Tak, ni minta izin lah, ni tu bukan minta izin, tu bagi tahu. Ramai pula yang sengih. Macam sama je muslimat dirahmati Allah. Tapi bicara tentang kepribadian isteri salihah. Saya pun tersentak juga. Memang betul sebab dah banyak tahun dah dengar. Oh dia memberitahu mentang-mentang abang tak payah risau apa. Kawan I datang ambil kat rumah, duit belanja semua dah settle. Mentang-mentang dia tak minta duit suami dia, dia rasa semua benda settle. Suami terpinga-pinga. Aku baru nak cakap hujung minggu ni nak ajak pergi ziarah orang sakit. Adalah urusan-urusan dia tanpa perbincangan. Oh itu bukan minta izin, itu memberitahu. Maka suami dulu kini selamanya menjadi kaku, tak berfungsilah sebagai suami. Maka kita pula yang canang-canang, ada je ustazah tapi macam tak ada. Dah kita tak fungsikan dia. Kita kena faham kaedah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu berfungsi, suami itu berfungsi sahabat-sahabat. Tapi kadang-kadang awal-awal kahwin 5 tahun pertama tak apalah bang ni saya buat. Tak apalah bang ni saya buat. Yang ni abang duduk diam-diam, biar saya bayar. Anak hantar sekolah swasta bang. Saya tak mampu ni, kita mula kahwin dulu kan dah cakap anak sekolah kebangsaan. Anak orang lain boleh je yuran RM500. Bukan nak minta duit abang pun, saya bayar. Oh semua saya bayar. Lepas 10 tahun baru kita datang penat. Semua saya, abang tak sedar ke? Suami pening. Dulu bukan kau kata saya bayar. Ni kita penat muslimat sebab kita tak beri tanggungjawab. Jadi dia tak nampak tanggungjawab sedangkan Allah yang beri tanggungjawab kepada dia. Subhanallah, rendahkan sikit ego kita. Ada rasa malu di situ, malu dengan siapa? Malu dengan Allah kerana tanggungjawab mereka menafkahi seolah-olah kita merampas dulu. Sedangkan muslimat biar sikit mana pun yang diberi pada kita, syukurlah. Tak apa bang RM500 sebulan pun. Dalam hati kata aku ada RM5,000 ni tak lapar dengan RM500 dia tu. Tapi jangan pernah memperlekeh. Setakat RM500 tu tak payahlah bang. Saya RM5,000 ada. Memang dia akan tak payah bagilah. Dia ada RM5,000. Jadi daripada awal lagi kadang-kadang kita dah buat silap muslimat. Itu wanita kaya sebagai contoh. Kemudian Fatimah Az-Zahra. Kalau kita kata ustazah saya cakap pasal orang kaya je, ada juga contohnya wanita miskin. Fatimah Az-Zahra diperhatikan oleh ramai lelaki. Siapa yang tak mahu dengan anaknya Nabi, puteri kesayangan pula. Masya Allah, Fatimah dia melihat dengan mata sendiri daripada usia kecil bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh orang sekeliling. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kerja dakwahnya, sebab Fatimah antara yang bongsu, maka dia perhati susah bapa aku ni dalam kerja dakwah ni. Kalaulah Rasulullah mahu, ada ramai orang-orang kaya ingin melamar Fatimah. Tapi kenapa dipilihnya Saidina Ali yang tak punya harta? Kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil Saidina Ali duduk di dalam rumahnya dan sudah pasti Saidina Ali antara orang yang sebiji copy paste Rasulullah dari segi akhlak. Cukuplah agamanya mantap, cukuplah akhlaknya hebat, pasti dia akan memberi bahagia kepada Fatimah. Masya Allah, kalau orang sekarang kita cakap macam ni, bukan nak makan akhlak dia pun ustazah, bukan nak makan agama dia pun. Habis tu anak saya nak makan pasir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agama ni akan beri faham kepada orang lelaki macam mana susah pun kamu wajib menafkahi. Kaya raya bagaimana tapi tak faham tanggungjawab dari segi agama, tidak menafkahi sahabat. Biar disindir, dihina oleh isteri sendiri. RM500 bang, baik tak payah. Dia tetap bagi. Dia tak ambil kesempatan, bagi RM500 pun tak bersyukur ustazah, sekarang saya langsung tak pernah bagi. Lantak dia lah, pakailah duit gaji dia sendiri. Tak boleh muslimat, biar dihina, dicaci kadang oleh isteri sendiri. Tapi ini je lah kemampuan aku ya Allah, aku akan bagi terus. Dan itu mungkin tahun pertama kita kahwin ketika gaji kita kecil. Lepas 10 tahun kita dah naik pangkat, gaji dah besar, takkan masih RM500 lagi. Sebab bukan gaji kita je besar wahai suami, ketika itu isteri kita pun makin besar. Jadi bajunya bukan saiz S lagi kan. Mesti yang kena mahal sikit, saiznya triple XL macam itulah. Jadi kalau sama je,
Alah dulu awak diam je dapat RM500. Sekarang semua benda dah naik bang. Takkanlah gaji abang pun dah naik. Takkan sama macam dulu. Saya bukan pakai saiz L lagi, tapi saya dah pakai saiz triple XL dah. Contoh muslimat. Jadi perkara inilah keadilan yang kita tak nampak. Konon-kononnya dulu 500 duduk diam je, syukur je. Sekarang 500 tak adil. Tak, bukan cerita macam tu. Jadi kita kena meletakkan, adil tu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Subhanallah. Kemudian Fatimah Az-Zahra sentiasa bersyukur bila datang mengadu kepada Nabi SAW tentang letihnya, penatnya menjadi seorang isteri, menjadi seorang ibu. Sebab menjadi isteri kerap ditinggalkan. Sayyidina Ali antara orang yang selalu ikut Nabi SAW pergi bermusafir kan. Kerana apa bukti kat sini? Ada dalam ilmu fiqh, fiqh mazhab Syafi'i, buku yang warna hijau tu, kalau ibu-ibu ada kitab tu boleh rujuk dalam bab menyapu khuf contoh. Dalam bab menyapu khuf, seorang sahabat lepas wafatnya Nabi SAW bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nak tanya, betul ke cara aku menyapu khuf ni? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha boleh kata, kalau hal ni hang pi tanya dah dekat Sayyidina Ali. Ni bahasa mudah dia sahabat. Pi tanya Sayyidina Ali. Pasal apa? Sayyidatina Aisyah orang yang jarang mengikut Rasulullah bermusafir. Tapi kalau Sayyidina Ali kerap. Sebab menyapu khuf ni mudah berlaku ketika dalam keadaan kita musafir, pakai kasut jenis yang macam mana. Makna walaupun Sayyidatina Aisyah sebagai orang yang layak digelar khazanah ilmu, banyak meriwayatkan hadis Nabi, melihat dengan matanya sendiri apa ilmu yang Nabi SAW sebarkan, tapi kalau dia tak yakin dengan jawapan, dia tak jawab. Kita hari ni baru ngaji majlis ilmu sikit, wah keluar fatwa dah, muslimat dirahmati Allah. Keluar fatwa, hebat sungguh. Orang tanya dalam grup tu kan, orang belum rujuk lagi mana-mana, dia dah keluar fatwa dulu. Kita yang baca pula, mana pula jawapan dapat. Yang paling syok hujung dia, aku rasa betul dah ni. Main rasa, main kod. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidatina Aisyah dimuliakan Allah, meremang bulu roma. Sampai wahyu turun ketika dia berada satu selimut dengan Rasulullah. Tapi kalau benda dia tak yakin, dia tak cakap. Bab ni kau pergi jumpa Sayyidina Ali, mungkin dia ada jawapan. Nampak tak muslimat dirahmati Allah? Sangat berhati-hati dalam memburu redanya Allah. Jadi kita jangan baru kita tahu sikit, itulah bab-bab benda-benda khilafiyah ni yang kita bergaduh habis. Sedangkan muslimat dirahmati Allah, 4 mazhab yang paling besar kita selalu duk sebut. Ustazah, pandangan Imam Syafi'i macam mana? Maliki macam mana? Hanafi macam mana? Hambali macam mana? Tak pernah dengar cerita ni bergaduh. Depa bergaduh tak pernah, bahkan saling meraihkan, bahkan saling mendoakan. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita baru datang majlis ilmu sikit, kita dah tak nak geng dah dengan orang yang pendapat tak sama dengan kita. Sedangkan keutamaan kita apa? Kiblat yang sama. Keutamaan kita apa? Syahadahnya sama. Okay? Kita nak menyembah siapa? Allah yang esa, tidak ada dua tiganya. Kita nak mengikut akhlaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal pimpin tangan kita masuk ke dalam syurga, amin. Takkan ada ketua-ketua lain yang dijamin menjadi penghulu syurga. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fokus kenali kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui majlis ilmu. Hari ini kita tak fokus kepada Rasulullah, tapi kita fokus kepada isteri Rasulullah yang kaya, Khadijah Al-Kubra, tapi masih tunduk hatinya dan menjadi isteri yang super baik. Hatta setelah wafatnya Khadijah, Aisyah jadi cemburu. Dah mati lama pun duk sebut lagi. Bahasa kita lah ibaratnya. Kerana apa? Sebab kita tak boleh nak patahkan hujah Rasulullah. Sebab ketika orang lain tak menyokong dia, isteri inilah sahabat-sahabat dirahmati Allah yang mendatangi dengan kasih sayang. Allahu Akbar. Bukan sedikit wanita yang diadukan kepada ustazah saat suaminya senang, dia minta macam-macam segala-gala. Tapi saat suaminya susah, muslimat, percayalah. Percayalah, saat suami kita susah, kita rapat berganding bantu dia daripada jatuh macam mana nak bangkit. Dia takkan tinggalkan kita saat dia senang. Percaya, saat dia susah, kita betul-betul mendekat kepada dia, kita bantu apa yang boleh. Dia takkan tinggalkan kita saat dia senang. Ya ke ustazah? Akak tak macam tu, jangan sabar, jangan angkat tangan, kan orang tahu belaka dah.
Jangan angkat tangan. Okay? Maksudnya muslimat dirahmati Allah, ikhlasnya hati kita saat suami tu jatuh, kita berada di sisi dia, ambil dia, bangkitkan semula insya-Allah. Saat dia senang tak lupakan kita. Tapi ada yang diuji Allah, saat senang kita dah bersusah payah. Ustazah, apa yang saya tak korban untuk suami saya, semua saya dah buat. Tapi sekarang dia dah senang, dia tinggalkan saya. Kan, kalau tinggal je tak apa Ustazah, masalahnya kan muslimat dirahmati Allah. Jadi macam-macam aduan. Subhanallah, kita pandang pula sahabat. Sebab jaminan Allah, jaminan Rasulullah jelas, tak pernah berbohong. Hidup di dunia ni, hidup yang sementara, kalau kita nampak matlamat kita adalah akhirat, menangislah kita saat kita bersusah payah, masa dia susah, senang dia tinggalkan kita. Mungkin hanya ini cara, ya Allah aku banyak menangis saat dia bersenang-senang dengan orang lain. Mudah-mudahan saat aku berada di kampung akhirat kelak. Dalam syurga tu muslimat, Ustazah dah tak larat nak cerita macam mana lagi dah. Sebab Ustazah sendiri bila baca tafsir Al-Azhar, kisah tentang cerita-cerita orang dalam syurga yang dicemburui oleh ahli neraka, mereka bertanya macam mana si Polan yang duduk dalam syurga tu boleh ketawa ria, berbahagia, apa rahsia mereka? Mereka dulu diuji dengan macam-macam yang menyebabkan air mata mereka tumpah terlalu banyak. Kita boleh mengadu ketika itu dengan Allah, tumpahnya air mataku bukan dengan orang jauh ya Allah, tapi dengan orang yang tidur di sebelah aku. Betul kan muslimat dirahmati Allah? Bahkan dengan anak-anak yang aku lahirkan, bila mereka dewasa, mereka menjadi tuan pula kepada aku ya Allah, banyaknya air mata aku tumpah. Tetap kita mengadu kepada Allah, sebab kita tahu kehidupan dunia ni sementara. Lalu nanti di hadapan Allah, Allah ni akan berdiri di hadapan siapa hamba-hamba aku yang nak claim ke aku ni. Claim apa ni, bahasa mudah kita nak faham? Aku dulu ya Allah dianiaya. Oleh siapa dianiaya? Suami sendiri, bayar nafkah pun tidak ya Allah. Aku ya Allah, anak aku derhaka kepada aku ya Allah. Dulu aku diam je, aku zip mulut aku ni ya Allah. Aku doa je sampai aku mati. Tapi dia tak membalas jasa aku ya Allah. Aku sedih. Mengadu dengan Allah sahabat. Saat itu Allah panggil orang-orang yang zalim pada kita. Bayar balik. Bagi gembira balik pada dia. Kalau yang berhutang sengaja tak nak bayar, kita nak bayar pakai apa? Kalau anak-anak nak balas kebaikan, nak balas dengan apa? Seorang di syurga, seorang di neraka. Ya Rab, maka yang disyurgakan oleh Allah berketawa ria dek kerana banyaknya air mata yang mengalir ketika di dunia hanya redha dengan takdir yang Allah bagi. Subhanallah, rupanya satu kalimah. Sebab itu Fatimah Az-Zahra bila datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sibuk tak ada kat rumah. Lalu Sayyidatina Aisyah kata tadi Fatimah datang. Rasulullah penat kalau kita nak mandi, nak landing-landing dulu kan. Dah bila Aisyah bagi tahu Fatimah datang tadi, dia terus pergi dekat rumah puteri kesayangan ni. Apa masalah? Kan berkomunikasi, jangan tak ada komunikasi sahabat. Bila tak ada komunikasi tu maknanya hatinya sudah mati untuk mengasihi. Sebab tu jangan sampai tak ada komunikasi. Ini apa cerita, bukan sedikit isteri Ustazah. Akak ni dah 3 tahun dah. Dia tidur bilik lain, akak tidur bilik lain. Dia kat hall, akak pergi dapur. Tak bercakap apa Ustazah. Ya Allah, kenapa tak buat penyelesaian kak? Keputusan perlu diambil. Apa sebenarnya keputusan? Kalau dah tak jumpa jalan, memang perceraian tu Allah tak suka, tapi mungkin sahabat-sahabat dirahmati Allah bernoktah di situ, tak mestinya kita bermusuh. Rujuk surah At-Talaq, ada cerita tentang orang bercerai pun takwa di sisi Allah, bahagia. Jangan padan mukakan orang yang bercerai, jangan gelak ketawakan. Kita tak tahu ke depan kita macam mana. Mungkin sahabat-sahabat dengan perceraian itu anaknya masih dibesarkan bersama-sama. Sebab kita bekas isteri, dia bekas suami. Tapi tak ada hal bekas anak. Ada kan? Itu bekas anak kita kan bang? Tak ada. Dia tetap anak. Maka kena besarkan bersama-sama. Tapi dalam membesarkan bersama-sama, kamu kena ingat kamu bukan lagi suami isteri. Bekas suami, bekas isteri. Tapi boleh together-together. Pergi shopping sama-sama. Pegang tangan lagi. Pelik dah ni. Kan? Kita orang memang Ustazah walaupun dah bercerai macam kawan. Kawan bukan boleh pegang-pegang dan berdua-duaan. Kamu bukan suami, oh kita nak pergi rumah dia tu, nak pergi rumah bekas isteri saya tu sebab nak ziarah anak. Boleh masak-masak, rambut menggerbang, pakai baju kelawar lagi, ni apa hal? Itu bekas suami, bukan suami. Faham Yang terlebih baik salah faham dalam agama.
Yang tak baik jangan katalah, oh kan, yang tu sihirkan yang ni sihirkan ke tu. Nampak bekas dia naik pelamin, dia pula nak baling bom kat pelamin tu. Kata bukan suami dah. Kenapa yang susah hati sangat? Itu yang bermusuh bercerai. Yang kata, kita orang cerai je Ustazah, tapi anak kami besarkan sama-sama. Hantar anak pergi sekolah. Nak ambil anak kat sekolah, masa hantar tak apa, anak dalam kereta. Masa balik, hantar anak daripada sekolah, anaknya dah masuk sekolah. Dia pergi mana? Dalam kereta berdua-duaan. Boleh siap pegang tangan lagi. Yang tu dah ada isteri lain, yang dia ada suami lain. Kita orang okey je Ustazah memang. Rasa macam geram je Ustazah ya, sahabat-sahabat. Ibu-ibu faham ya? Kita kena faham agama. Kalau tidak, perkara macam ni habis merosakkan. Nabi SAW bagi tahu kepada Fatimah, banyakkan zikrullah. Kalau kita jadi Fatimah apa kan? Ni semua cerita ni orang dah naik hafal dah, tapi nak apply dalam hidup kita susahnya muslimat. Kan sebab kita dah naik hafal apa yang Nabi kata. Mu minta pembantu rumah, apa yang diberi oleh Rasulullah, zikrullah. Jadi Ustazah Zai selalu sebut simple word untuk kita faham sahabat. Hentikan keluh kesah. Keluh kesah itu kita gantikan dengan zikrullah. Memang penat, memang lelah. Tapi untuk apa semua ni? Untuk Allah. Pasti kita dah tak fokus kepada lelah itu, tapi kita fokus kepada Allah. Cara macam mana lagi ya Allah untuk aku dapat redamu? Maka bantu aku ya Allah. Subhanallah sahabat. Siapa lagi yang diceritakan? Itulah Asiyah, isteri Fir'aun. Kan suaminya yang begitu tu muslimat kita je lah tahu. Suami saya Ustazah, tak payah cerita kak, saya tak sempat ni, rushing banyak benda nak buat. Cara dia cakap suami saya Ustazah tahu dah. Ada tak macam Fir'aun kak? Tak ada Ustazah, baik sikit lah kan. Kalau macam tu insya-Allah akak berjaya menghuni syurga. Sebab Asiyah suaminya Fir'aun, masuk syurga kak. Suami akak tak ada dah Fir'aun sangat kan, tak baik sikit daripada Fir'aun. InsyaAllah akak mudah syurga. Maksudnya muslimat, semua kita diuji. Faham ya? Jangan pernah pandang kau tak apalah, nak engkau okey. Kita tak tahu suami dia okey ke tidak. Cuma dia pandai simpan rahsia. Dia tak nak buka aib pekung di dada dia. Kau tak apalah, laki kau okey. Dia tak tahu betapa hari-hari dia menangis kerana anaknya. Kau tak apalah, laki kau, anak kau okey. Tak tahu ke yang dia ni ada masalah, nak balik kampung susah, bertemu dengan adik-beradik ipar dua yang membawa masalah kepada dia. Kita tak tahu. Semua kita diuji dalam bentuk yang Allah tahu kita mampu. Jadi tolong muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, terima kerana kita memandang calon-calon syurga yang dah confirm masuk syurga seperti nama-nama tadi. Terakhir kalau kita nak sebut, itulah dia ibu kita Siti Maryam. Subhanallah, ibu kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya Allah Tuhan, 4 wanita ni lisan Nabi yang sebut, confirm syurga. Jadi bila apa ujian bentuk, kita kaya, suami kita kerja makan duit kita saja. Kita miskin, suami kita pijak-pijak kita, contoh. Kita dapat suami yang tak romantis, tak menafkahi, tak macam-macam lah. Kita ada Siti Asiyah. Kita muslimat dirahmati Allah difitnah. Jadi orang baik susah Ustazah, jadi orang jahat lagi susah. Saya lagi nak baik ni lagi macam-macam fitnah datang. Relax sis. Ustazah Zai cakap macam tu. Apa maksudnya? Sebab fitnah yang besar berlaku kepada ibu kita Siti Maryam. Daripada lahir diletakkan di dalam mihrab, mendiami masjid rumah Allah. Mustahil nak terjebak dengan maksiat, melihat dosa-dosa di luar mihrab. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, Allah yang beri dalam perutnya tanpa disentuh oleh mana-mana lelaki, ada zuriat yang bernyawa dalam perutnya. Mana mungkin dunia boleh terima? Faham tak muslimat dirahmati Allah? Aku tak nak macam ni ya Allah, tapi Engkau beri. Tengok mulut-mulut orang ni. Allah biarkan Siti Maryam untuk kekal dalam mihrabnya, lama bermunajat kepada Tuhannya sampai anak ini lahir. Ajaib lagi sekali berlaku, bayi yang kecil ni boleh membersihkan nama ibunya. Masya Allah, Tabarakallah. Dan tak mungkin ada Siti Maryam kedua di tahun 2022 ni. Kita pun, kau kenapa mengandung anak siapa ni? Sayalah Siti Maryam akhir zaman. Tu kita pun dengar sahabat, Ustazah kita tak boleh pandai-pandai sangka buruk dekat budak ni, dia Siti Maryam akhir zaman. Itulah orang suruh mengaji, tak mau mengaji. Tak ada Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada fitnah yang akan berlaku seperti Siti Maryam
Kalau tidak, dalil ni mesti ada dalam Quran. Tunggu Siti Maryam kedua. Contoh mungkin bahasa macam tu kan. Jadi kalau kamu atau siapa saja yang kita kenal dah buat silap dengan berzina, mengandungkan anak luar nikah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong jangan menambah-nambah dosa lagi. Kita pula yang kita gugurkan anak tu, padahal anak bernyawa dah dalam perut. Masya Allah sahabat-sahabat, putuskan hubungan kau dengan si fulan, menambah-nambah dosa lagi. Kadang-kadang bukan sedikit ibu ayah yang menutup aib ini dengan dia sanggup habis beribu bersihkan rahim anak saya daripada kandungannya. Sebab apa saya tak nak orang lain tahu. Nanti datang orang merisik, meminang, sanggup pula nak menipu ni, muslimat dirahmati Allah. Sebab apa dia tak nak? Allah nak buka aib sekejap saja. Dan kalau Allah nak tutup, tak perlu sesiapa bagi tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boleh tertutup begitu saja dengan akhlak dan kemuliaan kita. Sebab tu kejahatan boleh terpadam dengan apa saja kebaikan yang kita buat. Dulu kita dah jahat, jangan buat dah perkara jahat ni. Setelah menjadi isteri jangan buat. Sebab tu Ustazah kata bila orang datang mengadu, Ustazah saya rumah tangga, saya solat, suami saya solat, tapi macam ada je. Bahkan suami saya bagi nafkah elok, tapi tak tahu kenapa macam nak bergaduh je bila jumpa. Pertama, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah ni diperbaiki sebelum kamu kahwin dulu kamu dengan suami macam mana. Lah Ustazah nak cerita pun tu kisah silam. Ustazah bukan nak tahu macam mana tu maksudnya bagaimana. Banyak dosa kami Ustazah kan. Bercinta 9 tahun tapi 9 tahun tu bermaksiat macam laki bini dah. Padahal kami tak nikah lagi. Itu dosa besar. Itu dosa besar walaupun sekarang dah ada 9 orang anak ni. Itu dosa besar. Sudah betul-betul ditaubati atau tidak? Berdua-dua fokus kepada taubat dosa silam yang kita buat. Merayu-rayu dengan Allah. Syukur engkau panjangkan umur aku, hari ini aku bergelar isteri yang sah ya Allah. Ampunkan dosa aku yang dulu. Pujuk kalau itulah suami yang dulu kita buat maksiat tu, kita pujuk bang kita sama-sama buat dosa dulu. Kita minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Itu satu. Mesti Allah ringankan beban. Kerana dosa kita pun makin berkurangan melalui taubatan nasuha. Tapi kalau muslimat dirahmati Allah, kita dah kahwin, kita buat maksiat lain. Subhanallah, suami kita outstation, kita pun pasang juga kat sini. Kan tak apalah, dia pun outstation, tantah dia pergi dengan perempuan lain. Bersangka-sangka dalam su'uzan, kita tak jaga maruah diri kita. Masya Allah sahabat-sahabat, kita bawa lelaki-lelaki masuk ke dalam rumah kita tanpa izin suami. Ini semua menjadi satu dosa. Jangan ulang maksiat yang pernah kita buat, wahai calon-calon isteri salihah. Faham ya? Termasuklah rakan Facebook kita, rakan media sosial kita. Kan awak selfie dengan siapa ni? Oh tadi jumpa ni chef terkenal. Chef terkenal? Tak terkenal di hati you? Kan? Berdua muslimat. Berdua tu silap sebab dia boleh jadi fitnah macam-macam. Sebab tu kadang-kadang ada juga suami orang terkejut, Ustazah Muzayana nak selfie. Alamak, dia ni tiba-tiba nak selfie pula laki orang, kita ni bini orang. Tiba-tiba masa kat pesta buku hari tu saya ingat lagi. Sekejap-sekejap boleh ambil gambar, ambil entah anak siapa entah lalu, jom kita gambar kat sini. Kan dia pun pelik, pasal apa kita tarik orang lain? Sebab kita tak nak nampak berdua di situ. Sedangkan kita ramai-ramai pun zaman sekarang ni orang boleh edit, jadikan fitnah macam-macam. Seboleh-bolehnya kita tak mahu muslimat dirahmati Allah. Ini adalah cara kita menjaga maruah diri. Subhanallah, Siti Maryam berjaya dibersihkan namanya dengan pertolongan Allah. Jadi wahai para wanita salihah yang nak merebut gelaran isteri salihah, tolonglah yakin dan percaya. Fitnah apa pun yang melanda keluarga kita hari ini, terkadang semata-mata mereka dengki nak memisahkan kita, nak menjauhkan kita dengan anak beranak suami kita. Maka tempuh dia dengan semakin taat kepada Allah. Jangan mudah melatah. Jangan mudah melatah. Baru terbaca WhatsApp dalam suami punya handphone dah nangis, merajuk 3 hari tak keluar bilik. Kan suami kata kenapa ni, tak ada punca Ustazah tiba-tiba. Rupanya orang tu tersalah hantar yang stokin abang kat mana. Kan muslimat dirahmati Allah. Jadi rupanya dia nak hantar dekat orang lain, tak hantar kat suami kita. Yang isteri kita ni menangis 3 hari 3 malam. Rupanya salah baca WhatsApp. Ustazah tanya tidak. Orang perempuan memang macam tu ya Ustazah. Dia pendam, dia simpan, dia tak tanya. Nak jaga hubungan rumah tangga. Rupanya puncanya sebab terbaca WhatsApp. WhatsApp tu WhatsApp sesat. Kan muslimat dirahmati Allah. Jadi perkara macam ni kadang-kadang Allah timbullah pula situasi. Handphone I. You jangan baca haram.
Kan? Kalau you pegang handphone I, jatuh talak. Ni bukan sedikit. Saya kata, apa hal lah you pegang handphone I jatuh talak? Saya menggigil-gigil ni ustazah. Sorry bang, terpegang. Kan takkan pegang pun tak boleh. Kan semua jadi benda peribadi. Akhirnya muslimat dirahmati Allah, macam mana nak bincang? Kita takkan ada perbincangan kalau semuanya akan jadi macam tu, kan? Lepas tu tuan penasihat dia ni pula bukan penasihat, tapi penghasut. Kau kalau macam ni, kau intai je suami kau punya handphone, kau akan dapat jawapan kepada segala-galanya. Dan ustazah terkejut. Ni semua kisah-kisah benar lah ustazah cerita ni. Tiba-tiba ustazah akhirnya Allah tunjuk kat saya. Tunjuk melalui apa kak? Teranya kak? Papa Razi ke Mama Razi? Saya pasang satu chip dekat bawah tempat duduk kereta suami saya. Dia punya bersembang lah dengan geram saya. Saya kat rumah dengar. Teranya. Kan? Saya cerita dengan Ustaz Azwan suami saya. Yang ada angan-angan nak pasang ke? Tiba-tiba dia tanya. Saya pun tak tahu benda apa dia pasang tu bang. Rupanya dia pasang tu, dia sembang apa dekat handphone suami dia, sembang apa dekat handphone dia, kat rumah boleh dengar. Saya rasa kita makin stres kalau macam tu muslimat. Kan? Kita makin stres, Masya Allah. Saya kata yang akak duk buat macam tu pasal apa? Mahal ke murah? Mahal lah ustazah. Tapi saya puas hati saya. Puasnya sekejap je. Faham ya muslimat? Macam-macam cerita Ustazah Zain ni. Itu hakikat. Jadi kita nak memburu solehah macam mana muslimat dirahmati Allah? Kalau kita tidak memberi kelepasan kepada jiwa kita sebagai manusia merdeka. Kita bukan hamba terikat dengan Tuhan kita, tak. Kita bertuhankan Allah semata. Apa yang Allah suruh buat, wala tajassasu, jangan engkau mengintip-ngintip. Kan? Yang mengintip-ngintip tu nanti dia penat. Rasa saya ustazah betul lah dia ada affair tu. Mana akak tahu dia dengan perempuan berdua masuk dalam hotel. Buat apa lagi tu ustazah? Kalau tak buat, kalau dah masuk hotel, rupanya makcik dia kan ibu tunggal, contoh muslimat. Kan sampailah dalam Islam, Masya Allah, nak tuduh orang berzina tu bukan mudah-mudah nampak berdua-duaan. Susah kita nak cakap benda ni sebab dalam agama semua ada. Jadi sebab kita tak mengaji agama, sahabat-sahabat kita tak nampak semua ni. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah nak rujuk, muslimat dirahmati Allah, setelah 4 orang nama yang saya sebut confirm syurga. Jadi ustazah selalu sebut, saya selalu bagi tahu dengan muslimat dalam kuliah online sepanjang PKP contoh, kita dah ada calon-calon wanita ni. Tapi susahnya kita nak ikut. Yang kita nampak wanita-wanita dunia. Saya nak tiru Ustazah Muzayyanah lah. Lambat muslimat. Sebab belum tentu syurga. Allahu Akbar, nak sebut pun takut. Tapi ketika kematian sahabat kami almarhumah Ustazah Syadia Abbas, saya lahirkan buku, ajak 22 orang asatizah dalam grup kami ni. Semualah banyak. Ustazah Fiza Musa ada, Ustazah Asma Harun ada. Ramai Ustazah Ainul Mardiyah, Ustazah Ruzana Natiyah menulis dalam buku tu pengalaman mereka bagaimana boleh sehingga sekarang terlibat dalam kerja dakwah. Masa saya edit hasil tulisan mereka 21 sahabat, 22 cerita termasuk saya pada bab yang pertama, kita belajar sesuatu. Ya Allah, patutlah belajar Quran sampai boleh jadi qari'ah macam ni yang dia lalui. Ya Allah, patutlah sekarang jadi hafizah yang hebat. Ya Allah, patutlah dia boleh melalui cabaran ini yang dia lalui. Pengalaman dakwah mereka dan apa yang mereka dapat kenang-kenangan sebagai calon wanita syurga, mudah-mudahan almarhumah sahabat kami Ustazah Syadia Abbas. So apa kenangan yang kami dapat? Jadi kami himpun dalam buku dakwah penuh ukhuwah. Muslimat, saya kata ini pun belum tentu syurga. Tapi sahabat-sahabat muslimat, kalau anda baca kisah para pendakwah wanita ni pun kita dah rasa jauhnya aku dengan mereka, ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat ambil kebaikannya walaupun kita tahu setiap sosok tubuh itu pasti ada keburukan. Betul kan? Maknanya ambil yang tepat. Ini kadang-kadang orang belum tentu lagi, sahabat-sahabat. Kita ambil jadikan contoh. Bang, bini orang tu boleh je. Kenapa abang tak boleh? Suami orang tu okey je. Kenapa abang tak okey? Faham ya muslimat? Silap. Jadi kita ambil peranan-peranan seperti ini. Allahu Akbar. Dan Quran subhanallah beri kepada kita, saya nak baca satu ayat surah An-Nisa ayat 34. Ayat ni bermula dengan Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ustazah tak nak fokus kat situ. Ustazah nak fokus kepada satu kalimah, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Wanita yakni isteri salihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada kerana Allah telah memelihara mereka.
Sebab tu antara kita ni tak boleh masukkan orang lelaki dalam rumah kita tanpa izin suami kita. Muslimat, benda simple kadang-kadang, tapi kita, alah ustazah, takkanlah tu pun tak boleh. Nak tukar lampu kot, suami saya outstation 3 bulan baru balik ni. Kan nak tukar lampu boleh. Tapi akak panggil lah Cik Minah sebelah. Cik Minah free tak petang ni? Kan? Jom ngeteh kat rumah saya sebab ada orang nak tukar lampu. Ini langkah berhati-hati. Nasihat daripada Dr. Aid Al-Qarni, orang nak buat fitnah apa? Dia kata bini hang ni berdua-duaan ni dengan tukang repair lampu. Kan? Kita pun cakap, bang tak ada. Cik Minah ada dalam rumah masa tu. Ini langkah hati-hati. Yes, kita kata tak buat apa, tapi syaitan selalu buat apa-apa untuk bagi rumah tangga kita berantakan, porak-peranda. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Sebab tu apa-apa sahaja yang kita lalui, ikut sahaja perintah saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita takkan gagal dalam rumah tangga. Andai berlaku gagal, kita dah super solehah tapi gagal rumah tangga saya, anda akan ada jaminan syurga kerana sabar yang Allah berikan kepada anda, kerana anda mencari jalan-jalan sabar itu. Tapi Allah dah bagi dah jalan sabar, kita pula yang penat dalam sabar. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan penat dalam sabar. Buktinya dalam surah At-Tahrim ayat 5. Saya baca At-Tahrim ayat 5, nanti muslimat saya seperti nak mewajibkan lah. Semua muslimat selain daripada surah An-Nur, surah At-Talaq, cuba baca keseluruhan terjemahan surah At-Tahrim. Anda akan nampak kat situ, Masya Allah. Kalau ada tadabbur surah At-Tahrim, follow, ambil, cari. Kan sebab ada nasihat-nasihat untuk wanita di situ. Antara ayat dalam surah At-Tahrim ayat yang kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwaja khairan minkunna muslimat mu'minat qanitat taibat abidat saihat sayyibatin wa abkara. Ayat ni kan, jika sampai Nabi menceraikan kalian, mudah-mudahan Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik. Kata Allah dalam Quran, isteri yang lebih baik daripada kalian. Cabaran kepada para isteri Nabi yang banyak sangat demandnya. Sebab isteri Nabi ni insya-Allah menjadi ummahatul mukminin yang akan menjadi penghulu kepada para wanita masuk ke dalam syurga Allah. Maka muslimat, kata Allah, yang terbaik di kalangan kamu adalah muslimat. Siapa muslimat? Wanita-wanita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tunduk kepada perintahnya dan suruhan Rasulnya. Kita mengaku kita Islam, tapi kita bandingkan diri kita dengan wanita yang tidak Islam. Ustazah, dia orang tu elok je, tak pakai tudung, tak tutup aurat, tak payah taat suami, bahagia je makin kaya raya. Kau duduk dalam agama Islam, maka kena tunduk, menyerahkan seluruhnya dirimu dengan cara hidup Islam. Sebab kalau kamu tak solat pun, Allah tak rugi apa. Kamu tak tutup aurat pun, Allah tak luar apa. Ini bahasa mudah kita nak faham. Tapi kenapa Allah suruh kamu solat? Kenapa Allah suruh kamu taat? Kenapa Allah suruh kamu menutup aurat? Sebab ini cara hidup Islam. Kamu akur, kamu tunduk, kamu patuh, Allah tunjuk jalan keluar atas setiap permasalahan kamu. Semata-mata mencari redanya Allah, muslimat. Ini muslimat yang disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian naik darjat sikit, mukminat, wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah. Ada di kalangan kita dalam masjid ni, ruang solat ini, subhanallah, semua muslimat, tapi belum tentu mukminat. Faham kan? Kita nak upgrade diri kita ni dengan menjadi orang yang beriman, bukan sekadar orang Islam. Ustazah Zai selalu buat perbandingan handphone ustazah dengan mikrofon. Tak boleh buat perbandingan. Muslimat, napalah mikrofon hitam sangat, kalau putih macam handphone aku kan bagus. Apa hal ni? Kan itu perbandingan yang salah. Orang beriman tak boleh jadikan orang Islam biasa-biasa sebagai perbandingan. Sebab mereka mungkin Islam tapi tidak mengimani. Kalau dia beriman kepada Allah, apa Allah perintah susah macam mana dia terus buat. Kalau dia beriman kepada para malaikat, dia sentiasa rasa ada CCTV mengikuti dia.
Faham ya muslimat? Bukan baik ketika dipandang orang saja. Orang tahu ni nanti kalau kita buat jahat ni. Tapi malaikat Allah kan sentiasa ada. Tak pernah tidur. Pagi sekali, petang sekali akan hantar laporan. Hamba-Mu ketika aku tinggalkan tadi sedang begini wahai Allah. Hamba-Mu ketika aku tinggalkan tadi ini amalan dia ya Allah. Apa lagi kita nak sembunyi dari malaikat Allah? Beriman kepada para rasul. Tapi kita tak belajar kehidupan para rasul. Suami aku tak nak dengar cakap ya Allah, tak nak bersolat, anak-anak aku degil ya Allah. Oh, ada dalam kisah Nabi Nuh, lebih 900 tahun kerja dakwahnya, antara yang engkar kepada perintahnya adalah isteri dan anaknya sendiri. So apa sangat ujian yang datang pada kita muslimat? Para rasul dah lalui. Kita sabar ustazah, dah sabar berapa lama nak sabar lagi? Nabi Yusuf alaihissalam dijumpakan semula dengan ayahnya, makan tahun tapi masih tetap sabar. Nabi Yaqub dalam sakitnya muslimat dirahmati Allah, rupa-rupanya semua ini yang mendekatkan mereka kepada syurga. Kita mengaku beriman kepada Rasul tapi kita tak menjadikan itu semua sebagai contoh tauladan kita. Sebab tu kita penat. Orang tu okey je, orang tu bukan Rasul. Ambil kehidupan para Rasul. Kat mana nak dapat cerita ni? Dalam majlis-majlis ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Beriman kepada kitab. Kita tahu kitab ni sahih. Kalamullah, tak payah diselidik, ditabayun lagi. Tapi berita dalam Facebook, dalam IG belum sahih. Itu yang kita sebar, itu yang kita pegang, itu yang kita takut. Takut kan ustazah? Sekarang dah keluar kucing dari neraka. Kucing dari neraka? Takutnya saya dengar. Kan sekarang tengah viral gitu muslimat, kucing dari neraka. Allahu Akbar Tuhan. Jadi pembela-pembela kucing ni, yang sayangkan kucing, mudah-mudahan ke syurga dengan kucingnya. Kucing aku tak bentuk neraka ni. Okey lagi ni kan. Sebab benda-benda viral ginilah yang dia takutkan. Dia tak takutkan Allah yang menunggu dia. Saat ajalnya datang dia tak balik kepada sesiapa. Dia hanya balik kepada Allah. Subhanallah. Quran ni sahih. Surat cinta dari Allah. Kenapa kita tak baca hari-hari? Sedangkan dulu masa kita bercinta, calonnya askar kan, bertunang kena tinggal. Hari-hari baca surat, bawa bantal letak. Lunyai dah kan. Sebab rindu, muslimat dirahmati Allah. Tak baca surat, pergi lalu. 10 kali pergi kedai runcit. Mak kata, kenapa tadi dah pergi beli gula-gula? Mak banyak ni, kau asyik pergi beli gula je. Sebab lalu depan rumah kekasih hati. Tak dapat tengok orangnya, dapat tengok bumbungnya pun jadilah kan muslimat. Cinta tu sampai begitu. Kita tak mencintai Allah dengan sesungguhnya. Sebab tu kita tak heran dengan surat cinta Allah. Itulah dia Quran. Tolong merasa tak lena tidur di malam hari kalau hari tu ada lagi ayat Allah yang kita belum baca. Memang takkan mampu baca 30 juzuk, tapi jangan biarkan ada hari tanpa Al-Quran. Hari-hari mesti ada Al-Quran. Kita nak memburu title wanita salihah di sisi Allah, isteri salihah di sisi suami kita. Suami redha, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tidak mengaibkan suami kita di mana-mana. Baca Quran nangis, dia balik faham ke yang? Kenapa nangis baca Quran? Baru sekali datang kuliah dah faham Quran hebat. Ustazah mana ajar awak? Dalam hati kata, aku tengah ngadu ke Allah ni, mulut aku ngaji tapi hati aku ni bercakap dengan Allah. Faham tak muslimat? Sebab kita jahil. Quran tu bukan bahasa kita. Kalau tak tengok terjemahan kita tak faham. Tapi nikmati Quran. Biar kita tak faham, sahabat, kalau faham itu bonus, dan jangan merasa selesa tanpa faham. Banyak kuliah tadabbur, kuliah tafsir bahasa Arab kan. Maksud ustazah, bila lisan kita mengaji, hati kita bercakap dengan Allah. Kadang sampai orang yang ada masalah mengadu dengan Allah saat lisan dia baca Quran, dia tak sedar, tadi aku start muka surat 1, sekarang dah muka surat 21. Pandang sebelah muka surat 22, dah juzuk 2. Ya betul, 1 juzuk aku baca ni. Ini satu keajaiban. Maknanya lagi ada masalah, lagi banyak kita baca Quran. Kalau ada masalah kita tak baca Quran, sahabat-sahabat dirahmati Allah akan resah gelisah. Walaupun kita tak faham dulu ayatnya tu, baca dulu. Sambil baca kita menangis. Kan kadang-kadang suami saya sampai ada masalah, dia gurau macam tu. Sebab apa? Lagi ada masalah, lagi kuat mengaji. Kuat ni abang kat bawah dengar saya mengaji kan. Tak apa, mudah-mudahan selesai. Kadang-kadang hati kata, sebenarnya masalah ni dengan awak. Tapi takkan nak cakap kat dia muslimat. Sebab dah cakap tak faham-faham. Contoh kan. Jadi kadang-kadang kita cakap, abang kena faham kalau saya baca Quran macam kuat tu, maknanya tadi dah cuba settle tapi tak settle lagi.
Dah 20 tahun kahwin ni faham, tak apa yang kuat lagi abang pindah bilik sebelah, kuat sangat dah macam Tarannum dah. Kan? Yang penting orang sebelah tak adalah sampai lembik tengkuk, kan? Lamanya bang cuci kereta, ustazah tengah ngaji, sedap sangat tu. Tak payahlah sampai orang sebelah dengar. Maknanya kita nak rawat jiwa kita dengan surat cinta daripada Allah. Jelas, ini perbezaan orang beriman. Kalau orang tak beriman, sahabat, Quran dia tak heran. Kan kenapa kita nak buat perbandingan dengan diri mereka? Beriman kepada ayat-ayat Allah, itulah kitabullah. Beriman kepada hari kiamat, aku kalau tak ingat hari kiamat, aku sembrono je, bunuh je orang yang buat jahat kat aku ni. Tapi sebab kita ingat hari kiamat. Dan terakhir kita beriman kepada qada dan qadar. Apa pun yang berlaku ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muslimat dirahmati Allah, yang ketiga qanitat, wanita-wanita yang taat. Ustazah Zai selalu sebutkan, penat menjadi wanita taat. Betul kan muslimat? Penat. Ramai pula yang anggup. Ingat tak penat ke jadi wanita taat? Tapi kerana siapa kita taat ini? Kerana Allah. Sebab tu solat kita berhujung dengan lillahi ta'ala. Puasa kita lillahi ta'ala. Maka ketika mentaati suami dalam penat, kerana engkau aku pertahankan rumah tangga ni ya Allah. Tolong jangan pertahankan rumah tangga kerana malu. Kan bapak mentua saya dengar berita ni, ustazah sakit jantung terus meninggal, macam mana? Kan itu dia fikir makhluk. Kan anak saya tak ada bapak, macam mana ustazah? Kan? Pertahankan rumah tangga kerana Allah. Hilang penat kita muslimat. Kemudian tayyibat, wanita-wanita yang selalu bertaubat dari dosa-dosa dan kembali kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun harus meninggalkan segala kesenangan dan nafsu mereka. Dulu kita berdosa, tak tutup aurat. Kita berdosa, tak solat. Kita berdosa, tak taat. Sekarang kita nak berhijrah kepada wanita tayyibat. Berpisahlah dengan dosa-dosa yang kita pernah buat. Nak menjadi manusia makin baik, maka selepas bertaubat dan tak pernah hentinya taubat, kekalkan amal salihat. Saya selalu bagi tahu, hati kita yang hitam seperti gelas yang dipenuhi air berwarna hitam. Tak boleh buang hati ni, mati kita. Maka kita kena masukkan air putih banyak-banyak, akhirnya yang hitam akan keluar. So muslimat, taubat kena sentiasa. Paling ringkas dengan istighfar. Dan pada masa yang sama kumpul amal solehat banyak-banyak. Penat, tapi sebab ini amal solehat aku buat. Malam tadi dah dengar majlis ilmu. Duha ada, petang nanti ada. Kenapa akak ni tak penat-penat? Sebab nak masuk di kalangan tayyibat muslimat. Yang kelima, abidat, wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia beribadah kepada Allah, makna dia mentauhidkan Allah. So ibadah dia ni untuk siapa? Untuk Allah. Abidat. Kan saya ingat lagi masa sekolah dululah, ketua pengawas puteri kami, masa tu saya junior, Nur Abidah. Maknanya ustaz suka sebut, ini memang solehah ni. Sebab bapak dia bagi nama cahaya. Abidat, orang yang beribadah. Masya Allah. Sentiasa dalam ibadah. Jadi musliman, ibadah ni bukan solat atas sejadah saja. Kita jadi menantu yang baik kepada mak mertua kita yang tak berapa nak baik. Itu juga ibadah kan? Kita keluar bekerja untuk membantu suami kita menafkahi keluarga. Itu juga ibadah kan? Kita kekal membalas dengan kebaikan walaupun orang buat kejahatan. Itu ibadah kan? Kita sabar atas apa saja ujian yang Allah beri. Itu ibadah kan? Subhanallah, 24 jam penuh ibadah. Tapi kalau kita faham, dah beribadah ke belum hari ni? ABC, itu dia jawab kan? Sebab dia nampak ibadah tu hanya solat. Masya Allah, kesian muslimat. Yang keenam, saimat. Makna saimat adalah wanita-wanita yang berpuasa. So bila kita faham konsep puasa, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Wanita yang berpuasa, contoh hari ni hari Khamis, ada wanita yang gagah untuk berpuasa. Tempoh hari Muharram, kan ustazah saya tak ambil 10 Muharram saja. Saya baca hadis Nabi yang kena kawankan dengan 9 Muharram, Tasu'a dan Ashura, bagus asbab kefahaman. Tapi Tasu'a hari tu saya tak boleh ustazah. Saya buat puasa Muharram yang ke-10 dan ke-11 boleh. Saya ustazah tak ada buat apa-apa kat rumah. Saya nak ambil 3 hari terus. 9, 10, 11 boleh. Ustazah saya ambil 1 je sebab sebelum dan selepasnya saya memang tak boleh. Boleh.
jangan niatkan puasa aku ni sama macam orang Yahudi. Ustazah, saya tak buat pun lagi. Tak apa, bukan haram pun. Tapi janganlah sampai tahun depan, tahun akan datang, tahun 10 tahun lagi tak buat, Kak. Kan? Sebab tahun depan belum tentu lagi kita hidup. Ustazah, kalau macam tu besok saya puasalah 10 Muharram. Boleh pula muslimat. Kan? Dia gaduh, akhirnya tak buat langsung. Itu maksudnya. Yang berpuasa pula sibuk kan dengan kebanggaannya. Saimat makna menahan. Yang lisan kita patut boleh suka hati, lidah tak bertulang. Nak cakap apa pun sila. Inni saim, aku tengah berpuasa ni. Nak cakap jahat tapi aku kena tahan. Mata aku sedang berpuasa ni. Sebab tu kita diajar oleh Nabi bila kita dah tak mampu nak lawan, cukuplah cakap aku sedang berpuasa. Makna menahan nafsu aku daripada meliar. Mata jangan tengok yang Allah tak suka, telinga jangan dengar yang Allah tak suka, tangan jangan ambil hak orang lain tanpa keizinan, kaki jangan melangkah ke tempat yang Allah tak suka. Pasal apa hang duk baik sangat? Pasal hari ni aku puasa. Kau nak ajak aku buat jahat besok aku tak puasa. Kan muslimat dirahmati Allah. Tak betul juga. Latihan puasa demi puasa menjadikan kita manusia yang tadi itulah. Ada 6 ciri, mudah-mudahan wanita solehah pun kita sekaligus menjadilah kita sebagai isteri solehah. Yang apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang didambakan oleh suami, yang bahkan didambakan oleh syurga Allah. Kan, saya ingat lagi program yang saya aturkan bersama rakan-rakan asatizah ketika PKP, 24 jam maraton non-stop kuliah. Siapa yang follow masa tu di page dari Wanita untuk Wanita. Kami, Ustazah Zai dengan sahabat khidmat, duk create page tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk meraihkan tanggal 8 Mac 2020. Tak silap saya, 8 Mac 2020 ke 2021. Kan? 8 Mac 2021. Bermula 12:01 malam. Lepas tu 1 pagi, kemudian 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi sampai 12 malam esok. Subhanallah, ini kita buat tajuk pertama pada 12 malam, 8 Mac sempena Hari Wanita tu, kita just stay at home masa tu. Saya kata, apa salahnya kita raikan muslimat yang di rumah dengan program 24 jam maraton ilmu. Dapat sambutan, alhamdulillah. So tajuk pertama saya ketika itu adalah Wanita Dambaan Syurga. Rupanya tajuk tu popular dah lepas-lepas program tu. Semua orang rebutkan tajuk. Ma makna wanita dambaan syurga? Kita bahasa mudahnya memang nak sangat syurga tu. Tapi syurga belum tentu nak sambut kita. Faham ya muslimat Allah? Ni kalau kita sebut memang boleh menangis. Kerana apa muslimat? Aku ni hari-hari terhegeh-hegeh nak masuk syurga. Tapi syurga tu nak sambut tak aku? Apa ciri-cirinya? So yang disebut 6 ciri dalam At-Tahrim ayat 5 tadi pun kita rasa macam tak mampu, ya Allah. Nak tiru 4 nama yang Nabi sebut sebagai wanita syurga, aku rasa tak mampu, ya Allah. Saat pergi nak baca buku dakwah penuh ukhwah ustazah-ustazah ni punya kisah, aku rasa tak mampu, ya Allah. Kan contohnya sahabat saya Ustazah Ruzana Natiyah lah, kita tahu qari'ah kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan macam mana nak sedap suara macam ni? Duk tanya gitulah kita tiap-tiap kali. Macam mana ustazah nak sedap ngaji? Macam mana ustazah? Rupanya dulu dia belajar bangun pukul 4 pagi, naik turun kereta api, muslimat. Kita tak sanggup nak buat macam tu. Ya Allah, jauhnya aku dengan mereka. Akhirnya hari ini kita nak merebut syurga. Sampai apa? Letak ciri-ciri wanita solehah ni dalam diri kita. Susah macam mana itu yang kita perjuangkan. Boleh ya muslimat dirahmati Allah, supaya menjadi wanita dambaan syurga yang dinanti oleh syurga. Kita nak syurga, syurga belum tentu nak kita. Jadi muslimat dirahmati Allah, saya bagilah berapa ciri di situ dalam program ilmu tersebut. Maknanya apa yang kita cakap dulu sampai sekarang ni, hatta sampai Ustazah Zai dah meninggal dunia, siapa saja para asatizah kita. Mak dulu muda-muda dah dengar dah benda ni. Tapi sampai mak dah tua ni susahnya nak buat. Sebab apa muslimat? Sebab kita gagal berperang dengan nafsu kita sendiri. Orang luar boleh menghantarkan kejahatan, tapi bila iman kita kuat, kita ada alat penepis penghadang dia. Tapi kalau iman tak ada, muslimat dirahmati Allah, kita akan sentiasa gagal. Jadi Ustazah Zai sedang berjuang, sahabat-sahabat di Al-Madaniyah sedang berjuang, saling memberi kekuatan dengan nasihat-menasihat, kerana ad-dinun nasihah. Kita duduk dalam satu agama yang cintakan nasihat, tapi kita tutup hati kita, tak suka dengar nasihat. Maka itulah hati yang tidak sehat. Macam mana kita nak beramal salihat kalau kita tak suka nak mendengar nasihat?
Jadi muslimat dirahmati Allah, persiapkan minda kita, kosongkan daripada perkara maksiat, hati kita lapangkan daripada segala musibat yang berlaku. Kita nak bila kita mati, Allah layakkan kita sebagai husnul khatimah. Dek kerana banyak menangis di dunia, moga kita banyak tertawa di akhirat. Inilah mahar yang perlu kita bayar. Apa dia? Pengorbanan untuk merebut syurganya Allah. Jadi calon-calon wanita salihah, isteri salihah, kita ada satu perjuangan mujahadah yang sangat besar, yakni berperang dengan nafsu kita sendiri. Bila kita dah nampak matlamat kita akhirat, di akhirat hanya nak berehat di dalam syurga Allah yang penuh nikmat, jalan terus, keliling macam-macam, hasutan, hasad, dengki, macam-macam. Aku hanya nampak pintu syurga Allah terbuka luas, diiringkan oleh Rasulullah pertama, Ummahatul Mukminin, mudah-mudahan di belakangnya adalah aku. Yang mana yang mencontohi mereka kuat sebagai wanita salihat, insya-Allah. Boleh ya muslimat? Stres ke dengan ilmu hari ni? Tak berhenti ustazah ni bercakap mana satu aku nak ikut ni. Sebab yang tukang cakap pun belum tentu buat semua. Tapi tujuannya kita bersama-sama dalam halaqah ilmu. Moga-moga satu hari nanti Allah jumpakan kita di dalam jannah yang sebenar. Setelah di dunia ini kita banyak bertemu dalam Raudatul Jannah. Jadi perjuangan kita bukan tahniah ibu-ibu kita yang rajin mencatat. Rajin mencatat. Nanti kalau ada kawan, tadi kau tulis tak apa yang ke-6 tu? Aku nampak kau rajin tulis. Tahu aku tengok balik aku pun tak faham apa aku tulis, dia kata kan. Muslimat. Rupanya dia tulis tu untuk mengelakkan dia mengantuk. Saya dah biasa ustazah kalau dengar ni memang saya tulis. Tapi bila saya tengok balik saya pun tak faham. Tak apalah kak, tak faham pun. Yang penting kita faham, selagi hidup memang kita penat dengan ujian. Tempuh. Kita akan bertemu hikmah bila kita berehat di dalam syurganya Allah. Ampun maaf, zahir batin, saya sayang anda semua kerana Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi